Baik, Assalamualaikum. Kita teruskan pengajian kita dalam bab fiqh lagi, ya, tapi tajuk yang berbeza. Sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan haji dan umrah, yakni sebagai rukun Islam yang kelima. Okey, haji dan umrah bagi menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Baik. Tajuk yang seterusnya kita akan teruskan dengan tajuk pengertian jenayah berkaitan dengan jenayah dan hukuman dalam Islam. Okey. Fiqh ni dia luas perbahasan dia. Dia ada bidang-bidang dia dalam fiqh. Ada fiqh muamalat. Okey, fiqh muamalat ni adalah urusan kita dengan manusia. Urusan kita dengan manusia. Ada fiqh munakahat, berkaitan dengan pernikahan, hukum hakam sebelum, semasa pernikahan ataupun selepas bila kita dah membubarkan perkahwinan pun ada tata cara dia. Okey, fiqh munakahat. Kemudian ada fiqh miras, okey, pewarisan. Okey, orang yang dah tak ada, macam mana nak mengagihkan harta si mati, contoh. Kemudian ada dipanggil sebagai fiqh ibadah. Fiqh ibadah ni adalah benda-benda ibadah khusus lah. Solat, puasa, ada tata cara dia, ada hukum hakam dia. Kemudian yang kelima ada fiqh jinayat. Fiqh jenayah berkaitan dengan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan dalam Islam dan diperbahaskan. Okey, baik. Yang kita nak belajar ni lah, iaitu fiqh jenayah. Melakukan satu perkara yang ditegah oleh Allah SWT atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan olehnya. Buat apa yang Allah larang, jenayah. Tak buat apa yang Allah suruh pun jenayah. Okey. Peraturan-peraturan dan hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah bertujuan bagi menjamin keadilan dan keselamatan umat Islam. Buat apa yang Allah larang, satu kesalahan. Buat apa yang tak buat apa yang Allah suruh pun satu kesalahan. Okey, faham Baik. Jenis jenayah dan hukuman. Hukum jenayah Islam terbahagi kepada 3. Hudud, qisas, ta'zir. Hudud, qisas, ta'zir. Ada 3. Ini adalah hukum jenayah Islam. Istilah ni mesti kita akan guna. Okey, istilah ni mesti kita akan guna. Hudud, qisas, ta'zir. Okey, ketiga-tiga ni istilah ni adalah istilah bagi menentukan kesalahan tu kesalahan tu terletak di bawah mana. Contoh mencuri. Mencuri ni di bawah hudud ke? Mencuri ni di bawah qisas ke? Mencuri ni di bawah ta'zir ke? Okey. Jadi kesalahan-kesalahan tu ada dia punya kelas dia. Hudud ni apa, qisas ni apa, ta'zir ni apa, kita akan belajar. Baik. Tapi dia akan membicarakan tentang 3 perkara ni. Okey, 3 istilah ni. Baik, hukum hudud. Hudud menurut bahasa adalah menahan atau mencegah. Dari sudut bahasa Menurut istilah pula, hudud ditakrifkan sebagai hukuman yang ditetapkan oleh nas-nas Allah dan as-sunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Kadar hukumannya tidak boleh dipinda, sama ada dikurangi atau ditambahi. Hudud ni senang cerita had yang telah ditetapkan kepada hukuman yang tertentu. Kesalahan yang tertentu. Okey, had hukuman yang telah ditetapkan kepada kesalahan-kesalahan tertentu. Yang mana had ini telah dinyatakan, dirakamkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun hadis. Okey, baik. Jenis hukuman hudud. Apa dia jenis hukuman kesalahan? Bila kita dah buat, kita dah tahu dah hukumannya apa. Sebab hukumannya ni tetap, tak boleh kurang dari sudut bilangannya, tak boleh ditambah ditambah bilangan hukumannya. Contoh. Okey, baik. Yang pertama, zina. Okey, kesalahan zina.
Kesalahan zina. Ialah kesalahan zina. Kesalahan zina ni dilakukan oleh siapa? Manusia lah. Jadi lelaki boleh buat kesalahan zina, perempuan pun boleh buat kesalahan zina. Zina ni takkan jadi kalau ada hanya satu sahaja jantina, mesti ada dua-dua, barulah terjadinya zina. Okey, baik. Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan ni makna zina tanpa hubungan pernikahan yang sah. Tanpa hubungan pernikahan yang sah. Hubungan pernikahan yang sah. Bukan kebenaran daripada ibu bapa sahaja, tanpa ada juru nikah. Contoh macam zaman sekarang ni, mak perempuan, ibu kepada perempuan membenarkan membawa anaknya keluar oleh seorang lelaki. Okey, itu mendapat kebenaran. Tapi dan semasa pengenalan tu mereka pun dah, contoh seolah-olah mak ayah dah merestui. Contoh, merestuinya mak ayah tu dari sudut pengenalan tidak menghalalkan untuk melakukan hubungan kelamin. Contoh, persetubuhan tak boleh. Dia mesti kena melalui pernikahan yang sah. Pernikahan pula dia ada rukun dia. Ada rukun nikah. Jadi rukun tu kena ada, baru sah hubungan tersebut dan dibolehkan untuk melakukan suatu perkara yang asalnya tak boleh, dibolehkan. Macam tu. Sebab Islam ni dihukumnya, Islam ni agama yang mendidik. Dia bukan menahan, dia bukan menghalang, tak. Semuanya bertepatan dengan fitrah. Okey, baik. Bila dah buat zina, bila dah melakukan zina, lelaki, sama ada lelaki ataupun perempuan, itu perlu dihukum. Perlu dihukum di dunia. Penzina telah berkahwin. Kalau penzina tu telah berkahwin, ada isteri, contoh lelaki ni ada isteri dah, anak 3 contoh, tapi melakukan zina dengan perempuan yang dia tidak nikahi, bukan perempuan yang tidak dinikahi dan tidak sah bagi dia. Itu dikira zina bagi orang yang dah berkahwin. Lelaki yang macam ni, dia perlu direjam sampai mati. Dia wajib direjam sampai mati, hukumannya yang telah dihadkan oleh Allah SWT. Baik. Penzina yang belum berkahwin, sama ada lelaki ataupun perempuan, disebat dengan sebatan 100 sebatan. Perlu disebat dengan 100 sebatan. Itu kesalahan yang pertama, iaitu zina. Kalau penzina dah kahwin, kena rejam sampai mati. Kalau penzina tu belum kahwin lagi tapi melakukan zina, dia perlu disebat 100 kali. Baik. Yang kedua, kesalahan yang kedua, qazaf. Qazaf ni apa dia? Melemparkan tuduhan zina tanpa bukti terhadap orang lain. Tuduh orang lain berzina. Itulah qazaf, namanya qazaf. Menuduh orang lain melakukan zina tanpa bukti. Hukumannya apa bagi orang yang menabur fitnah ini? Sebat 80 kali sebatan. Sebat 80 kali sebatan. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, minum arak. Meminum minuman yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal. Minum minuman yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal. Minum arak, hukumannya sebat 40 kali sebatan. Dan ada juga qaul mengatakan 80 kali sebatan. Ada dua pendapat, 40 ataupun 80 kali sebatan. Itu kesalahan yang ketiga, minum arak. Dan yang keempat, hukuman kesalahan mencuri. Mengambil harta orang lain secara senyap atau sembunyi, maknanya tanpa pengetahuan si pemilik harta tersebut. Bila kita ambil tanpa kebenaran, itu dikira mencuri. Apa hukuman bagi orang yang macam ni? Orang yang mencuri adalah potong tangan berdasarkan kiraan tertentu. Kalau dia mencuri tu tak sampai nilaian yang perlu dipotong tangan, tak perlu potong tangan.
Dia tak semena-menanya curi 10 sen potong tangan, curi 5 sen potong tangan, tidak. Dia ada kiraan-kiraan dia. Baik. Dan kesalahan yang kelima, merompak, mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan, paksaan, ugutan atau ancaman. Merompak. Okey, hukuman dia ada 3. Sekiranya membunuh, hendaklah dibunuh. Okey, dia dah merompak. Dalam merompak, bila dia takut orang dah tahu, dia cemas dan dibunuh orang yang dia rompak tu. Okey, bila dia merompak sambil membunuh juga, dia perlu dibunuh. Orang yang melakukan kesalahan ini perlu dibunuh sekiranya dia membunuh. Okay. Sekiranya dia merompak sahaja, hendaklah dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Tangan kanan, kaki kiri, macam tu. Hukuman yang ketiga, situasi yang ketiga, sekiranya hanya mengganggu ketenteraman awam, hendaklah dipenjara. Dia tak sempat curi, dia tak ada membunuh, dia kena penjara sahaja. Baik. Dan keenam, kesalahan yang keenam, riddah, yakni murtad, keluar Islam sama ada melalui perkataan atau perbuatan. Okey, hukumannya bunuh setelah diberi tempoh taubat selama 3 hari atau 3 kali. Ada tempoh dia lah. Okey, ada tempoh dia. Kalau sampai habis tempoh dia tu, dia perlu dibunuh. Hukumannya bunuh. Baik. Itu istilah yang pertama, iaitu hudud. Hudud ni apa dia? Hukuman yang telah ditetapkan, had hukuman yang telah ditetapkan ke atas kesalahan-kesalahan tertentu. Yang saya cak bagi tahu tadi ada 6 kesalahan yang mana hukuman dia dah ditetapkan dah. Baik. Hukum qisas pula. Istilah yang kedua, qisas. Okey, qisas ni menurut bahasa adalah memotong. Menurut syarak bererti hukuman yang ditetapkan oleh nas-nas Allah dan hadis kerana kesalahan-kesalahan yang melibatkan hak individu. Qisas ni adalah hukuman yang ditetapkan oleh nas dan Al-Quran kepada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang melibatkan hak individu, melibatkan manusia, melibatkan sesama manusia. Baik. Jenis jenayah qisas. Kesalahan yang diwajibkan bagi hukuman qisas ialah membunuh dengan sengaja. Yang pertama, mencederakan anggota tubuh badan seperti mencederakan mata, hidung atau telinga. Okey, hukuman bagi jenis jenayah qisas. Mengikut hukum qisas, seorang pelaku jenayah mesti dihukum yang sama sebagaimana perbuatan yang dilakukan ke atas mangsanya. Okey, jika ia membunuh, maka hukumannya adalah bunuh. Okey, maknanya apa yang dia buat, dia perlu dihukum seperti mana dia melakukan kesalahan tersebut. Itu sahaja. Mudahnya macam tu. Itu qisas. Hukum qisas. Dan hukuman ni ditetapkan dalam Al-Quran dalam surah saya lupa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-harru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Okey, daripada ayat Quran penetapan tentang qisas ni. Tengok saya ni dalam surah qisas. Okey, baik. Okey, tadi kesalahan kan. Contoh A dengan B. A bunuh B. A bunuh B. A bunuh B. A ada waris, ada mak ayah. B pun ada waris, ada mak ayah. Okey, bila A dah bunuh B, waris B ni, waris B ni berhak untuk nak menjatuhkan hukuman atau menetapkan yang A ni perlu dibunuh ataupun tidak. Jadi kuasa penuh kepada waris si B. Okey, baik. Sekiranya A ni perlu dibunuh, waris B ni mahu A ni dibunuh, jadi A perlu dibunuh. Sekiranya kalau waris B ni yang dibunuh ni nak memaafkan A ni, jadi A ini perlu dibayar denda kepada B. Dia perlu membayar kepada B. A perlu membayar kepada B.
waris A perlu membayar kepada waris B. Faham? Okey. Denda tersebut digelar sebagai istilahnya diat. Diat. Okey, diat adalah denda yang wajib dibayar bagi menggantikan qisas, bagi menggantikan hukuman qisas tersebut. Yang mana waris yang memilih untuk tidak dihukum. Okay, ini ikut budi bicara waris. Baik, kadar diat. Kadar diat dikira mengikut bilangan unta. Okey, iaitu harta yang paling bernilai ketika itu, ketika zaman itu. Kadar penuh diat adalah 100 ekor unta. Walau bagaimanapun, para ulama berpendapat bahawa boleh menggantikan 100 ekor unta dengan harta yang senilai dengannya, seperti wang emas 1000 dinar, wang perak 10 ke 12 ribu dirham, lembu 200 ekor, kambing 2000 ekor, persalinan 200 persalinan lengkap. Okey, bayangkan lembu seekor 5000, 5 kali 2 10 tambah lagi 3 kat belakang, 200 ekor kali dengan 5000. Jadi Nana, kalau 5000 kali dengan 200 berapa? 5000 kali dengan 200. Seekor lembu 5000. 100,000. Ha? 100,000 kan? Ya. 5,000 kali dengan 200. 100,000 1 juta. Ha? 1 juta. 1 juta? Ha. Oh. 5,000 kali 200 kan? Ya, 1 juta. Kau guna kalkulator? Tak, tadi macam guna otak. 100,000. Oh, dia jadi lebih Guna kalkulator dia jadi lebih. Kalkulator betul. Thank you. Dah tanya Cikgu Mac. Dia kata 1 juta nilaian nyawa. Okey. Itulah antara nilaian nyawa lah. Tu lembu basically 5000 macam tu. 4 ke 5000. Kalau unta saya tak pastilah berapa nilaian dia, tapi bilangannya 100 ekor unta. Baik. Okey, itu diat. Okey. Diat jenayah membunuh Diat jenayah membunuh ni dipecahkan. Macam mana nak bayar denda tu mengikut kesalahan. Baik, dia ada 2 kesalahan je kalau kisas ni. Bunuh, kemudian cederakan anggota. 2 je. Bunuh, cederakan anggota badan. Okey. Diat jenayah membunuh. Kalau membunuh, yang pertama membunuh dengan sengaja. Kalau dia tak nak waris yang dibunuh tu tak nak yang membunuh, si pembunuh itu dibunuh, dia kena, si pembunuh, waris si yang membunuh tu perlu membayar denda diat 100 ekor unta kepada pewaris yang telah dibunuh. Okey. Kalau membunuh separa sengaja, 100 ekor unta, bayaran secara tertangguh selama 3 tahun. Contoh memukul dengan, contoh yang separa sengaja, contoh macam mana? Memukul dengan alat yang bukan senjata tetapi menyebabkan kematian. Contoh pukul guna benda yang tumpul, benda yang keras tapi tidak tajam. Pukul lama-lama marah kan, tiba yang dipukul tu mati. Tu separa sengaja. Baik, pembunuhan tidak sengaja tetap bayarannya 100 ekor unta tapi bayarannya tertangguh selama 3 tahun. Contoh, tertembak rakan semasa berburu kerana disangka haiwan buruan. Contoh, tak sengaja kan, tak ada niat, tetap kena bayar denda macam tu. Baik. Hukuman bagi kesalahan membunuh separa sengaja dan pembunuhan tidak sengaja adalah diat sahaja tanpa dikenakan qisas. Qisas ni yang bunuh balik ni, waris tu boleh mengarahkan supaya orang yang membunuh anaknya contoh dibunuh, kenalah dikaji bahawasanya yang pembunuh itu sengaja mempunyai niat membunuh anaknya. Kalau tak sengaja, dia automatik dia akan jatuh kepada diat, bayar denda, sama ada separa sengaja ataupun tidak sengaja. Baik. Diat jenayah mencederakan anggota tubuh. Tadi membunuh, ini kesalahan kedua, mencederakan. Yang pertama 100 ekor unta untuk anggota tunggal seperti putus lidah, hilang akal, kelumpuhan anggota badan atau hilang keupayaan seksual.
Ni antara kecederaan-kecederaan yang dilakukan. Okey, 100 ekor unta. 50 ekor unta untuk anggota berpasangan seperti mata, tangan atau kaki. Sekiranya yang dicederakan adalah kedua belah tangan, maka diatnya adalah 100 ekor unta. Kalau satu je tangannya, 50 ekor unta lah. Kalau 100 ekor unta, kalau dua belah tangan, kena 100 ekor unta. Macam tu. Yang ketiga, 33 ekor unta untuk luka jaifah. Okey, luka sehingga dalam kebahagian otak. Okey, itu 33 ekor unta. 25 ekor unta untuk anggota yang 4 bahagian seperti kelopak mata. Setiap kelopak mewakili 25 ekor unta. Keenam, 15 ekor unta bagi luka munqilah, luka yang sampai ke tulang, mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya. Contoh, 10 ekor unta untuk luka hashimah, luka yang memecahkan atau mematahkan tulang. 10 ekor unta bagi anggota yang ada 10 bahagian seperti jari atau jari kaki, jari tangan atau jari kaki. Setiap jari mewakili 10 ekor unta nilaiannya. Dan yang terakhir, 5 ekor unta untuk luka mudhihah atau muwadhahah, luka yang menampakkan tulang. Itu antara luka-lukanya. Luka-lukanya. Itu antara kecederaan-kecederaan yang dilakukan dan macam mana cara nak bayar. Okey. Itu istilah yang kedua. Yang pertama tadi hudud, yang kedua tadi qisas. Kita pergi pada yang ketiga, yang ini hukuman ta'zir. Apa dia hukuman ta'zir ni? Ta'zir menurut bahasa bererti mencegah atau memilih. Menurut istilah pula ialah satu bentuk hukuman yang tidak ditentukan sifat dan hukum kadar hukumannya oleh syarak. Ianya dilaksanakan bagi menjamin hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala atau hak-hak perseorangan bagi jenis-jenis kesalahan yang bukan di bawah hukuman hudud, qisas atau diyat. Maknanya selain daripada yang telah ditetapkan tu, itu dipanggil takzir. Contoh, langgar lampu isyarat. Mana ada dalam Al-Quran, dalam hadis pun tak ada. Contoh. Okey. Jadi, jenis kesalahan di bawah hukum takzir ada 3. Kesalahan-kesalahan hudud atau kisah yang tidak cukup bukti atau dikenakan hukuman hudud atau kisah. Yang kedua, kesalahan khalwat, mencuri yang tidak cukup nisab dan sebagainya. Dan yang ketiga, perbuatan yang mengganggu ketenteraman awam seperti mengumpat, menipu, berjudi, rasuah, mengedar atau menagih dadah. Itu takzir, bawah takzir. Baik, hukuman bagi kesalahan takzir. Yang pertama, nasihat. Dan yang kedua, teguran. Yang ketiga, ancaman, pemulauan, pengistirahan umum, denda dan rampasan harta, penjara, sebat, bunuh, dan yang terakhir, buang daerah. Okey. Itu adalah berkaitan dengan fiqh jinayah. Alhamdulillah.